Okey. Tak kisahlah hutang daripada customer ataupun hutang kepada pembekal. Jadi sebelum ni yang kita buat sebelum ni, apabila hutang dari customer, akaun apa yang kita rekod? Kita rekod di bawah akaun apa? Akaun belum terima. Akaun belum terima. Kalau hutang syarikat kepada pembekal, kita rekod under di bawah akaun? Akaun belum bayar. Okey. Hana seorang jawab. Yang lain cikgu harap tahulah. Tahulah kenapa akaun belum terima, akaun belum bayar. Alright. Jadi sebelum ni kita gunakan akaun belum terima untuk rekod hutang daripada customer, dan kita gunakan akaun belum bayar untuk merekod hutang daripada pembekal. Sebelum ni kita buat spesifik kan, satu-satu. Kalau ada contoh 10 customer, 10 akaun ABT kita buka. Kalau ada akaun belum bayar, kalau ada 5 orang pembekal, kita akan buka 5 akaun belum bayar. Jadi hari ni kita nak belajar akaun kawalan yang mana semua customer dan semua pembekal tu kita combinekan jadi satu akaun. Yang mana dia akan jadi dua lah. Satu akaun kawalan belum terima. Okey. Yang kedua akaun kawalan belum bayar. Alright. Untuk mengawal hutang kita kepada pembekal dan untuk mengawal jumlah hutang daripada customer. Inilah tujuan akaun kawalan. Jadi bos, bila dah ramai sangat customer yang berhutang, bos takkan tanya seorang-seorang. Bos mesti nak tanya, okay, berapa jumlah hutang, berapa jumlah hutang customer, berapa yang kita dah berjaya kutip daripada customer. Sama juga dengan pembekal. Kalau dah ramai-ramai sangat pembekal, takkan bos nak tanya seorang-seorang pembekal kan, mesti nak tanya total berapa jumlah hutang kita kepada pembekal. Okey, inilah tujuan akaun kawalan. Alright. Jadi okey, tengok tujuan sini. Cikgu dah explain tadi, tujuan dia untuk memudahkan menghitung baki keseluruhan. Cikgu dah cakap tadi, kita nak tahu jumlah hutang. Kita nak tahu jumlah hutang, baki keseluruhan hutang. Jadi senanglah kita nak buat rancangan untuk kita bayar atau kita nak collect. Mungkin awal tahun jumlah hutang banyak ni, akhir tahun jumlah hutang sama. Jadi kita tak bergeraklah maksudnya. Awal tahun jumlah hutang 10,000, akhir tahun jumlah hutang pun 10,000. Jadi pengurusan kita tak baguslah kat situ. Jadi itulah fungsinya akaun kawalan. Alright. Tujuan yang kedua, untuk menyemak ketepatan catatan sama ada dalam akaun belum terima ataupun akaun belum bayar. Itu tujuan kita buat akaun kawalan, untuk menyemak catatan. Dan yang ketiga, untuk mengimbangkan ledger am. Maksudnya untuk imbangkan ledger am tu untuk memudahkanlah, untuk memudahkan ledger kita merekod ke dalam akaun, ke dalam ledger. Okey, jadi tapi tujuan utama dia ni, tujuan utama dia untuk mencari jumlah keseluruhan atau baki keseluruhan. Kalau soalan tanya apakah maksud atau fungsi akaun kawalan, awak jawab yang ni dulu. Ini yang kita utamakan dulu. Maksud. Okey. Alright, ini jenis akaun kawalan. Kawalan belum bayar. Okey. Alright. Dan dia punya cara kita nak buat akaun kawalan belum terima, dia masih lagi aset. Manakala akaun kawalan belum bayar, dia adalah liability. Dia tak berubah walaupun ada tambah perkataan kawalan tu, tapi tetap sama. Akaun kawalan belum terima dia tetap aset, akaun kawalan belum bayar dia tetap liability. So bila aset, baki awal dia mesti sebelah mana? Kalau aset, baki awal mesti debit. Yes. Dapat ni dah ada dah. Baki awal dia mesti di sebelah debit. Manakala liability,
Baki awal mesti di sebelah kredit. Nampak tu, berbaki debit atau berbaki kredit. Itu merujuk kepada baki awal. Itu merujuk kepada baki awal. Okey. Kucing pun nak belajar. Yep. Alright. Ni saya kena ingatlah sebab nanti ada soalan dia minta kita susun. Dia bagi maklumat, dia minta kita susun. Jadi dia bagi baki awal, dia bagi macam-macam item, dia minta kita susun. Jadi kena tahulah kawalan belum terima, baki awal dia sebelah debit, belum bayar baki awal sebelah kredit. Tetapi boleh jadi juga baki awal untuk kawalan belum terima ni baki ataupun baki awal dia sebelah kredit. Boleh jadi apa boleh jadi macam tu? Okay, sebab seandainya berlaku, ini contoh sebab-sebab dia ni. Berlaku pulangan selepas ABT bayar hutang. ABT dah selesai bayar hutang. Lepas dia dah bayar hutang, dia ABT buat pulangan. Okay, so kat situ bagi akaun kawalan kita akan berbaki awal di sebelah kredit. Ataupun ABT dah bayar hutang. Lepas tu kita beri diskaun. Kita beri diskaun setelah ABT bayar hutang. Jadi ada dua situasi ni akan menyebabkan baki akaun kawalan belum terima di sebelah kredit. Nanti kita buat, nanti kita akan jumpalah. Ni kita boleh nampak. Okey, sama juga dengan liability. Dia berbaki kredit, baki awal. Okey, ni baki awal. Okay, tapi dia boleh jadi juga baki awal di sebelah debit. Okey, sekiranya sama jugalah kes dia. Berlaku pulangan selepas kita dah bayar penuh dekat ABB. Akaun belum bayar. Okay. Ataupun kita terima diskaun selepas kita dah bayar penuh kepada ABB. Sebab mungkin boleh berlaku. Sebab bila dah ramai-ramai itu mesti ada silap. Bila dah ramai-ramai itu mesti memang akan berlaku kesilapan. Macam cucuk vaksin tu lah. Bila dah ramai-ramai itu mesti ada yang tak cucuk vaksin. Padahal jarum dah masuk dekat lengan kita kan. Tapi doktor tu lupa nak tekan. Contoh macam tu lah. Okay. Alright. Okay, ini reason dia. Okay, tak apa. Kita teruskan. Ada soalan ke nak tanya? Okay, kita tengok format ni yang penting ni. Dia format dia sama je macam akaun belum terima. Format dia sama je macam akaun belum terima. Okay. Jadi kita tengok dulu akaun belum terima. Kita tengok di sebelah debit. Kita kenal dulu macam mana cara nak buat akaun belum terima. Okay. So debit dan kredit. Untuk aset, debit tu maksudnya bertambah ke berkurang? Uzair. Cikgu nak tanya. Sebab benda ni selalu cikgu cakap. Uzair, ada Uzair? Debit, kalau akaun kawalan belum terima, debit ni maksudnya dia bertambah atau berkurang? Zair, ada tak? Dia kata Uzair ni. Uzair Shah. Kan. Tahu ke tidak? Tak apa. Kalau tak tahu, cakap je tak tahu. Kalau tak ingat, cakap je tak ingat. Syami?
Seorang pun tak ada. Okey. Akaun kawalan belum terima ni, kalau sebelah debit ni maksud dia bertambah ke berkurang? Bertambah. Yes. Bertambah. So maksudnya sebelah kredit ni berkurang. Yang ni nak kena faham dulu. So bila kita faham yang ni, bila kita dapat urus niaga nanti kita boleh detect. So kita nak letak sebelah debit atau sebelah kredit. Okay. Alright. Okay, jadi yang pertama baki awal. Tadi cikgu dah bagi tahu baki awal untuk akaun belum terima dia mesti di sebelah debit. Sebab dia berbaki debit. Okay. Sekiranya ada jualan secara kredit. Sebab akaun belum terima kita nak rekod secara hutang. Hutang customer. Okay, sekiranya ada jualan secara kredit, maka ABT akan bertambah. So, kita rekod sebagai putih dia jualan. Okay. Dan mana kita dapat nilai jualan ni? Okay, daripada JJ dapat ni. Jurnal jualan. Okay. Ingat semula buku catatan pertama, jurnal jualan. Kita ambil jumlah tu. Itulah dia jumlah jualan kredit. So, kita letakkan di sebelah debit. Kita ambil daripada jurnal jualan. Okay. Alright. Lepas tu kalau customer bayar hutang. Okay. Bila customer bayar hutang, apa jadi pada akaun kawalan belum terima? Bertambah ke berkurang? Customer bayar hutang. Berkurang. Berkurang. Okay, so bila customer bayar hutang dan jumlah hutangnya berkurang, maka dalam akaun kawalan kita rekod di sebelah kredit. Inilah yang butir dia bank. Butir bank ni merujuk kepada customer bayar hutang. Sebab bila customer bayar hutang selalunya memang secara cek lah. Secara cek. That's why butir dia bank. Sebab kita ambil daripada buku tunai. Okay, kita ambil daripada buku tunai. Okay, so kita akan letakkan di sebelah kredit. Okay, dan bila customer bayar hutang, syarikat beri diskaun ataupun ada diskaun diberi. So, hutang bertambah ke berkurang? Hutang bertambah ke berkurang? Ada 12 orang ni. Lokman. Bertambah. Bila ada diskaun. Bila ada diskaun? Berkurang. Bila ada diskaun berkurang. So bila berkurang kita akan rekod di sebelah kredit. Inilah dia diskaun diberi. Diskaun diberi apabila kita memberi diskaun kepada customer yang bayar hutang. Okay. So diskaun diberi. Jadi dari mana kita dapat nilai diskaun diberi ni? Kita dapat dari buku tunai. Tolong tahu dokumen sumber yang cikgu bulat-bulat ni semua dokumen sumber dia. Dari mana datangnya nilai tu? Sebab ada soalan daripada dokumen sumber iaitu daripada buku catatan pertama. Dia bagi buku catatan pertama, dia minta kita sediakan akaun kawalan. Jadi kena tahu apa maksud jurnal am, ada tak jurnal am, jurnal khas buku tunai tu. Jadi bank dengan diskaun diberi ni kita ambil daripada buku tunai. Okay. Alright, next. Customer pulangkan barang atau kita rekod sebagai pulangan jualan. Okay. Apabila customer pulangkan barang atau pulangan jualan, maka jumlah hutang berkurang. Ini pulangan jualan ni. So kita akan rekod di sebelah kredit. Okay. Ini customer pulangkan barang. Okay. Customer pulang barang. Jadi kita ambil nilai ni dari mana? Daripada jurnal pulangan jualan. Okay. Daripada jurnal pulangan
jualan. Jumlah kita ambil jumlah dia. Sebab ini kita total jumlah. Okey. Seterusnya customer yang lari tak nak bayar hutang. Okey. Apabila customer lari tak nak bayar hutang, maka kita akan rekod sebagai hutang lapuk. Okey. Jadi bila berlaku macam ni, akaun kawalan kita akan berkurang. Okay. Customer tak nak bayar hutang. Okay. Macam korang lah tak nak bayar hutang kawan-kawan kan. Okay. Jadi kita rekod sebagai hutang lapuk. Jadi hutang lapuk memang akan mengurangkan akaun kawalan. So bila berlaku hutang lapuk, kita kena tolakkan daripada jumlah ABT. Jumlah ABT akan berkurang. Jadi kita datang dari mana nilai hutang lapuk ni? Okay, kita boleh dapatkan dari Journal Am. So dekat Journal Am nanti akan adalah butir hutang lapuk. Okay. Alright. Seterusnya, okay. Ada juga syarikat, dia buat syarat, dia kenakan syarat. Sekiranya ada customer yang lewat bayar hutang, okay, maka customer tersebut akan dikenakan, akan di-charge faedah. Okay. Jadi customer perlu bayar faedah jika lewat bayar hutang. Ada syarikat yang buat macam tu. So bila syarikat tersebut ada charge, dia kenakan charge, maka akaun kawalan akan bertambah. Okey. Akaun kawalan akan bertambah. Jadi ni kita akan rekod sebagai faedah. Yang ni faedah lewat bayar hutang. Okay, jadi bila syarikat kenakan faedah lewat bayar hutang, jadi ABT akan bertambah. Kita rekod di sebelah debit. Kita akan rekod di sebelah debit. Dan dari mana kita ambil nilai jumlah faedah ni? Kita ambil daripada Journal Am. Ingat sebab kita buat akaun kawalan, kita buat ledger akaun. So maklumat-maklumat dari ledger ni semua datang dari buku catatan pertama. That's why cikgu tekankan ni dari mana nilai itu datang, supaya kita mudah nak cari nanti. Okey. Kemudian dalam ramai-ramai customer yang bayar hutang, sebab tadi cikgu cakap customer biasa bayar hutang dengan cek kan. That's why butir bank kat sini. Kalau customer bayar hutang dengan cash, kita tulis tunai. Tak ada masalah. Mungkin dia nak kebatkan bentuk soalan ni. Customer tu bayar dengan cash, so kita letak butir tunai. Tapi kebiasaannya customer bayar hutang dengan cek. So butir the bank. Okey. Jadi mungkin ada seorang atau dua orang customer yang mana cek mereka tidak diterima oleh bank. Okay. Cek tersebut rosak. Cek tersebut mungkin ada kesilapan. Jadi bila berlaku macam tu, maka kita kena rekod sebagai cek tak laku. Bila bank dah bagi tahu bahawa cek tersebut cek tak laku, jadi kita kena rekod. Di rekod macam mana? Kita kena tambahkan semula dalam akaun kawalan belum terima. Ni butir bank. Butir bank yang di sebelah debit. Dan kita kena letak cek tak laku. Ini merujuk kepada cek yang customer bayar tu tak laku. Itu sebab bank dia ambil masa 2-3 hari. Kalau dia terima cek, dia akan ambil masa 2-3 hari untuk confirmkan cek tersebut, untuk sahkan cek tersebut sebelum ditukar kepada cash. Sebelum kita dapat cash. Sebab inilah dia. Mungkin berlaku kesilapan terhadap cek. Mungkin ada kesilapan pada cek. Jadi dari mana kita boleh tahu cek tak laku ni? Kita boleh dapat daripada buku tunai. Okey, kita boleh dapat dari buku tunai. Okey. Dan bila kita customer yang bayar tadi cek dia tak laku dan kita dah beri customer tersebut diskaun masa customer tu bayar,
maka bila ceknya tak laku, so diskaun yang kita beri tadi kena batalkan. Diskaun yang kita dah beri tadi, kita kena batalkan. Jadi diskaun diberi, dibatalkan, kena rekod di sebelah debit. Maksudnya akaun kawalan kita akan bertambah semula. Dia sama macam bank. Bank dengan diskaun ni selalu dia jadi partner. Kalau bank dengan diskaun diberi ni. Kalau bank cek tersebut tak laku, maksudnya diskaun dia pun akan dibatalkan. Jadi kena letak di sebelah debit akaun kawalan. Jadi dari mana kita boleh tahu nilai diskaun diberi dibatalkan ni? Kita boleh ambil daripada jurnal AM. So maklumat tu ada direkod dalam jurnal AM. Macam mana? Okey. Kemudian macam mana kita nak tahu cek ni tak laku? Macam mana bank nak bagi tahu? Dia bank gunakan dokumen apa nak bagi tahu bahawa cek tu tak laku? Siapa boleh jawab? Macam mana kita nak tahu bahawa bank bagi tahu bahawa cek tu tak laku? Apa dokumen yang menunjukkan yang menunjukkan bank bagi tahu cek tu tak laku? Siapa ingat? Apa dokumen apa? Mesti ada dokumen. Sebab bila dah ada dalam buku catatan pertama, maksudnya dah ada dokumen. Apa dokumen dia? Siapa ingat? Takkan seorang pun tak ingat, ada 30 orang ni. Ada Wiyah. Apa dokumen dia? Tak ingat. Ingat. Okey. Ingat tak dulu kita belajar dokumen, segala maklumat dari bank, info dari bank, dokumen yang akan kita terima adalah makluman debit atau makluman kredit. So sekiranya ada cek tak laku, maka kita akan terima makluman debit. Sebab pernah keluar, kena tahu, walaupun kita tahu dari mana datangnya sebab kita boleh rujuk buku catatan pertama, tapi dalam masa yang sama kita kena tahu apa dokumen asal dia. Sebab dalam soalan objektif dia boleh tanya. Dalam soalan objektif, contoh diskaun diberi, pulangan jualan, hutang lapor ni, dia boleh tanya apa dokumen yang diguna untuk memberitahu atau untuk merujuk kepada urus niaga tersebut. Jadi kena tahu. Sebab kitaran perakaunan tu sangat penting. Daripada dokumen hingga buku catatan pertama, lepas tu ke ledger, proses tu sangat penting. Jadi biasanya kita dapat makluman debit lah. So daripada makluman debit ni yang kita tahu bahawa cek tersebut tak laku. Baru kita rekod dalam buku tunai. Baru kita rekod dalam jurnal AM. Sebab ada diskaun diberi, dibatalkan. Okey. Dan ada juga urus niaga yang lain. Contoh dia, okey, customer beli barang daripada kita. Dia beli barang secara hutang lah. Kemudian dia minta kita delivery. Dia minta kita hantar. Sebab sekarang ni PKP ni memang kena hantar lah. Sebab orang beli online kan. Okey. Dia minta kita hantar. Okey, dan kita cakap, okey, boleh nak hantar, tapi customer yang kena tanggung kos pengangkutan. Right? Customer yang kena tanggung. Jadi kita cakap kita akan masukkan, kita akan tambahlah dalam jumlah hutang dalam invoice. Sebab invoice Okey, so bila ada angkutan masuk, bila ada kos pengangkutan, akaun kawalan kita akan jadi bertambah ke atau berkurang? Hutang customer akan bertambah atau berkurang? Sekiranya ada kos pengangkutan. Bertambah. Bertambah. Jadi kita nak rekod sebelah mana? Debit ke kredit? Debit.
Yes. Ini cikgu tak letakkan sebab benda tu boleh berlaku. Benda tu boleh ditanya. Kita letak sebagai angkutan. Okay. Dan banyak lagi lah kalau kita baca nanti dalam soalan ada urus niaga yang menyebabkan hutang customer bertambah ataupun hutang customer berkurang. Jadi kita boleh tahu di mana kita nak letak debit atau kredit. Itu sebab cikgu terangkan satu persatu urus niaga dia ni bagi awak nampak. Nanti kita boleh faham. Jadi, ni hutang customer bertambah. Okey, kena debit. Ini hutang customer berkurang. Okey, rekod sebelah kredit. Itu je. Alright. Boleh faham Okey. Dan ini salah satu lagi. Satu lagi urus niaga yang mungkin boleh berlaku. Iaitu kita ada seorang customer. Kita ada seorang customer. Contoh A lah. A ni customer kita. Ni kita syarikat. Okey. Jadi sekejap. Okey. A ni customer kita. Jadi dia beli barang daripada kita. Okey. Dia beli barang. Jadi A ni adalah customer. Okay. Dalam masa yang sama juga, kita beli barang daripada A. Kita beli barang dari A. Jadi sekarang A jadi apa? Tadi A dia beli barang daripada kita. Jadi A ni adalah customer. Kita akan rekod sebagai customer. Okey. Sekarang ni kita beli barang dari A. So kita akan rekod A ni sebagai siapa? Pembekal. Yes, pembekal. Boleh jadi macam ni Maksudnya dialah customer kita, dialah pembekal kita. A beli secara kredit daripada kita, kita pun beli secara kredit daripada A. Inilah dinamakan urus niaga kontra untuk ABT dan ABB. Inilah dipanggil urus niaga kontra untuk ABT dan ABB. Ataupun dipanggil pindahan. So bila berlaku macam ni, kita boleh pindahkan jumlah hutang daripada customer kepada pembekal. Kita boleh pindahkan. Pindahkan daripada pembekal ataupun daripada customer. Contoh dia, A beli barang kepada kita, jumlah dia RM50. Kemudian kita beli daripada syarikat A RM200. So berapa yang boleh kita pindahkan? Faham tak ni? 100. Kita boleh pindahkan RM100 lah sebab RM100 tu customer mula A beli daripada kita RM100 kan. Kemudian kita beli RM200. Jadi kita boleh pindahkan RM100. Kita boleh pindahkan dari pembekal kepada customer. Maksudnya selesailah. Yang customer tadi dia selesailah hutang dan kita punya hutang tinggal RM100. Faham tak kan ni? Alah macam korang dengan kawan lah. Aku hutang kat kau RM20, kau hutang kat aku RM10. Kau bayar kat aku RM10 je lah. Macam tu. Macam tu. Okay, clear tak? Selalu kan macam tu kan? Zul hutang kat Luqman RM10. Luqman hutang kat Zul RM20. Jadi Luqman kena bayar berapa kat Zul? Kau bayar RM10 je lah Zul, Luqman. Sebab aku hutang kat kau RM10 kan, selalu macam tu kan? Itulah dia urus niaga kontra.
Itulah dia urus niaga kontra. Jadi bila berlaku macam ni, biasanya dalam soalan dia akan bagi tahu pindahan. Dia akan bagi tahu pindahan dari akaun A ataupun dari ledger jualan ke ledger belian. Okey. Dari ledger jualan ke ledger belian. Ataupun sebaliknya lah. Daripada ledger belian ke ledger jualan pun sama. Jadi kalau awak jumpa urus niaga yang macam ni, so ini menunjukkan dia kontra. So ini menunjukkan dia kontra. Okey, so bila menunjukkan dia kontra, ABT kita bertambah ke berkurang? Biasanya ABT akan berkurang. Okey. ABT kita akan berkurang. Jadi kita akan rekod di sebelah kredit, butir dia kontra. Okey. Butir dia kontra. Dan dekat akaun belum bayar nanti pun kita akan rekod kontra. Cuba tengok nilai dia. Nanti kejap lagi kita tengok akaun kawalan belum bayar. Ini juga akan speed. So kalau ada pindahan ni, kita akan rekod sebagai kontra dan kita akan rekod di sebelah kredit. Sebab bila berlaku pindahan, hutang akan berkurang. Tu je. Bila berlaku pindahan, hutang akan berkurang. Okey, bila berlaku pindahan, hutang akan berkurang. Okey, clear? Alright. Ni contohlah urus niaga. Okey. Lepas tu nanti bila dah selesai, kita dah key in semua maklumat, barulah kita cari baki HB. Kita akan cari baki HB. So, ingat kan cara nak cari baki HB? Juga harap masih ingat. Dan bila dah dapat baki HB, jangan lupa kita bawa ke bulan baru sebagai baki BB. Wajib ada. Bila dah dapat baki HB, kena bawa ke bulan baru sebagai baki BB dan kita akan letak secara bertentangan. Okey. Ini dia akaun kawalan belum terima. Setakat ni ada soalan? Okey, ada soalan? Tak ada, Tak ada juga. Okey. Kita teruskan format untuk akaun kawalan belum bayar. Cikgu explain format dulu sebab nanti kita buat lepas ni kita akan buat contoh. So nampak mudah lah kita dah tahu. Alright. Jadi tadi mula-mula cikgu dah beritahu akaun kawalan belum bayar ni liability. So bila dia liability, jadi baki awal mesti di sebelah kredit. Nampak ni. Okay, ini yang asas dia mesti sebelah kredit. Okey. Kemudian kita ada beli barang daripada pembekal secara kredit. Kita beli barang secara kredit daripada pembekal, maka kita akan rekod sebagai belian. Kita akan rekod sebagai belian. Kita ambil daripada mana? Daripada jurnal belian. Dan sebelum tu kalau ni liability, kredit akan kredit maksudnya bertambah. Okey. Di bahagian kredit ni maksudnya bertambah. Jadi sebelah debit ni maksudnya berkurang. Okey. Alright. Jadi bila kita beli barang secara kredit, maksudnya barang niaga, hutang kita kepada pembekal akan bertambah. So kita rekod di sebelah kredit. Okey. Kemudian kalau kita bayar hutang kepada pembekal,
Apa jadi pada hutang kita kepada pembekal, kepada supplier? Berkurang. Hutang kita akan berkurang. So bila berkurang kita akan rekod di sebelah debit. Okey, nampak ni butir bank. Butir bank ni maksudnya kita bayar kepada pembekal. Okey, kita bayar kepada pembekal. Sebab apa butir the bank? Sebab kita bayar dengan cek. Kita bayar dengan cek. Kalau kita bayar dengan tunai cash, kita letak butir tunai. Itu je. Tak ada masalah pun. Okey. Dan kita ambil daripada buku tunai. Alright. Kita ambil maklumat daripada buku tunai. Okey. So, bila kita bayar hutang kepada pembekal, biasanya kalau kita bayar awal, kita akan terima diskaun. Jadi, diskaun diterima pun sama akan mengurangkan akaun kawalan belum bayar. Kita rekod di sebelah debit. Kita ambil dari buku tunai. Okey. So, diskaun diterima pun sama macam diskaun diberi tadi. Dia partner dengan bank. Kat mana ada bank, kat situlah ada diskaun diterima. Okey. Dan kita pulangkan barang. Sama juga. Kalau kita pulangkan barang dekat pembekal. Okey. Pulang barang kepada pembekal. Okey. So, bila kita pulang barang kepada pembekal, kita akan rekod sebagai pulangan belian. Okay. Dari mana kita ambil pulangan belian? Daripada jurnal pulangan belian. Okey. Seterusnya kalau sama juga macam tadi cikgu cakap, kalau kita lewat bayar hutang dan pembekal chargekan faedah ataupun pembekal kenakan faedah, sebab kita lewat bayar hutang, maka kita akan rekod sebagai faedah. Ini sebab lewat bayar hutang. Okey. Lewat bayar hutang, kita akan rekod sebagai faedah. Jadi dari mana kita ambil ni? Daripada jurnal am. Kita ambil daripada jurnal am. Right? Okey. Angkutan pun sama. Kita beli barang. Kita minta pembekal hantar dekat rumah, dekat kedai kita, contoh dia. Jadi pembekal chargekan transportation cost atau charge delivery. Delivery. Jadi kita rekod sebagai angkutan dan angkutan akan menyebabkan ABB bertambah. Jadi kita ambil daripada jurnal am juga. Okey. Dan nampak ni. Yang cikgu cakap tadi, kontra. Kontra kan tadi pindahan. So bila berlaku pindahan, akaun kawalan belum bayar akan berkurang. Jadi kita rekod sebelah debit. Awak tengok nilai dia. Nilai dia mesti sama dengan kontra yang ada dalam buku akaun kawalan belum bayar. Nampak tu? Okey. Dia mesti sama. So bila ada kontra, bila ada kontra, kita mesti rekod di kedua-dua akaun kawalan dan dua-dua akaun kawalan akan berkurang dengan nilai yang sama. Okey, boleh faham bila berlaku pindahan atau berlaku kontra. Kena rekod dekat dua-dua dan dua-dua akan berkurang. Right? So jangan rekod dekat satu je, kena rekod dua-dua. Sebab dia lah customer kita dan dia lah pembekal kita. Alright. Jadi bila dah selesai semua, maka kita carilah baki HB. Carilah baki HB.
Okey. Boleh dapat tak? Boleh nampak tak? Ada masalah tak? Tadi cikgu ada problem kejap tadi. Okey Okay. Alright. So kita cari baki HB. Internet problem sikit lah pagi ni. Okay. So bila dah dapat baki HB macam biasalah jangan lupa bawa ke bulan baru sebagai baki BB. Okay. Alright. Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak? Untuk akaun kawalan belum bayar, apa yang beza antara ABT dengan ABB tadi? Apa butir yang berbeza? Kalau kita tengok akaun kawalan belum terima dengan akaun kawalan belum bayar, ada tak butir yang berbeza? Ada tak butir yang berbeza? Yang mana dekat akaun kawalan belum terima ada, tapi dekat akaun kawalan belum bayar tak ada. Faham tak soalan cikgu? Hutang lapuk je. Hutang lapuk, okey. Jadi hutang lapuk kenapa akaun kawalan belum bayar tak ada? Sebab hutang lapuk ni yang kita faham memang kita rekod sebagai customer yang berhutang, customer yang tak nak bayar hutang. Okey. Sebab dia merujuk kepada customer. Kalau awak tak nak bayar hutang, jadi pembekal yang rekod awak sebagai hutang lapuk. Okey. Jadi that's why dekat akaun kawalan belum bayar tak ada, sebab akaun kawalan belum bayar ni adalah pembekal. Kita rekod akaun bagi pihak pembekal. Kita rekod akaun pembekal. Jadi takkan adalah hutang lapuk. Tapi pembekal bila dia rekod akaun kita, dia boleh rekod kita sebagai hutang lapuk kalau kita tak nak bayar. Kalau kita tak boleh lah. Jadi tak baiklah, tak baguslah kan kalau kita rekod hutang lapuk dekat akaun kawalan belum bayar. Itu maksudnya kita yang mengaku sendiri kita tak nak bayar hutang. So tak elok lah. Okey. Hutang lapuk tak ada. Jadi hutang lapuk dia memang ada dekat akaun kawalan belum terima sahaja. Belum bayar dia takkan ada. Okey lagi. Angkutan. Angkutan boleh jadi ada. Angkutan boleh jadi. Ialah macam ni. Okey. Boleh cikgu teruskan? And then perasan tak dekat akaun kawalan belum bayar tak ada cek tak laku. Kan? Dekat akaun kawalan belum bayar tak ada butir cek tak laku. Sebab kita pun bayar dengan cek So kita kena ingat kita bayar dengan cek. Kenapa tak ada butir? Siapa boleh fikir secara logik?
Sebab bila awak bayar dengan cek, and then tiba cek tak laku, akaun kawalan belum bayar, kita kena tambah. Betul tak? Kan kita dah bayar dengan cek. Tiba-tiba bank bagi tahu cek tu tak laku. Jadi kita kena tambahlah dekat akaun kawalan belum bayar. Betul? Betul. Tapi kenapa cikgu tak letak butir cek tak laku kat situ? Dekat sebelah kredit akaun kawalan belum bayar ni. Kenapa tiada butir cek tak laku? Sebabkan benda tu kemungkinan boleh berlaku. Ini yang nak kena faham ni. Ini yang kita nak kena faham. Bila syarikat kita bayar dengan cek, okey, kita biasanya cek yang kita bayar tu kita dah semak, kita dah cek tu cek betul lah. Maksudnya tak ada kesilapan. Sebab bila ada kesilapan itu menunjukkan pengurusan syarikat kita tak bagus. Betul tak? Itu menunjukkan pengurusan syarikat tak bagus, dan bila berlakunya cek tak laku, itu menyebabkan nama syarikat akan maksudnya pembekal akan tak yakinlah dengan kita. Kita tak nak macam tu sebab kita nak jaga pembekal. So bila kita yang bayar, kita mesti bayar dengan cek yang betul. Macam awak nak bayar, kita mesti pastikan cek kita betul kan. Kita sendiri yang buat. Jadi kita mesti pastikan cek tu betul. Jadi itu sebab akaun kawalan belum bayar takkan ada cek tak laku. Sebab kita nak bayar cek tu, kita dah double check dah. Kita dah semak betul-betul cek tersebut bahawa cek tu mesti laku. That's why tak ada cek tak laku. Tapi bila customer, awak baiklah customer ada pelbagai. Ada banyak customer. Jadi kita tak tahu, kita tak boleh cek seorang-seorang customer tu. Kita tak boleh nak scan seorang-seorang customer tu. Jadi mesti ada customer yang tipu, mesti ada customer yang bayar dengan cek tak laku. That's why dalam ABT ada butir cek tak laku. Okey, boleh clear kat situ Boleh cikgu. Sebab kadang-kadang kan benda ni ditanya. Jadi pandailah korang nak jawab kalau dia tanya macam tu. Okey. Seterusnya, ni sedikit tips tips kita nak sedia sebelum kita buat contoh. Ada masa setengah jam lagi, boleh buat satu contoh. Sebelum kita nak buat contoh, ni tips sebelum kita nak buat akaun kawalan. Hutang lapuk terpulih PHR. Hutang lapuk terpulih PHR, walaupun kedua-dua ni ada kaitan dengan ABT, tetapi kita tak perlu rekod. Kita tidak ambil kira dalam merekod akaun kawalan. So sekiranya ada, awak kena buang, kena tolak, jangan ambil kira. Yang pertama. Yang kedua, hanya jualan kredit dan belian kredit sahaja yang kita rekod dalam akaun kawalan. Jualan tunai dengan belian tunai tak perlu. Sebab itu dah urus niaga secara tunai atau urus niaga secara cash. Akaun kawalan ni adalah urus niaga secara kredit. Alright. Seterusnya, kalau kita dapat, bila kita imbangkan akaun kawalan, tiba-tiba ada berbaki kredit, jangan risau, tak ada masalah. Berbaki kredit ni maksudnya baki HB di sebelah debit. Itu maksud berbaki kredit ni. Tadi kalau cikgu tunjuk contoh tadi, kalau refer pada contoh tadi, baki HB akaun kawalan, sepatutnya baki HB dia sebelah kredit kan. Tapi kalau yang ni menunjukkan dia berbaki kredit ataupun baki HB sebelah debit, tak ada masalah, boleh. Jangan risau, jangan cakap benda
Aduh, yai. Sekejap kelas. Right. Apalah masalah pagi ni. Sebelum ni okey je. Sampai mana cikgu tadi? Bagi kredit. Bagi kredit tu Kalau tersangkut lagi sekarang, so korang tunggu je lah Tak boleh nak buat apa lah. Tiba time pening internet ni macam ni lah. Tak boleh nak elak. Okay. Jadi kalau berbaki debit, berbaki kredit, maksudnya baki HB sebelah debit tak ada masalah. Okay. Sama juga dengan akaun kawalan belum bayar. Okay, yang cikgu tunjuk tadi, akaun kawalan belum bayar, baki HB dia sebelah kredit. Dia macam ni. Kalau baki HB dia sebelah kredit, maka akaun tersebut berbaki debit. Sebab kita berbaki debit ni merujuk kepada baki awal. Dalam istilah perkataan ni dia merujuk kepada baki awal. Kalau baki HB itu di sebelah debit, jadi akaun tersebut akan berbaki kredit. Ni awak kena ingat ni. Sebab dalam soalan nanti kalau dia cakap akaun ni berbaki debit, akaun ni berbaki kredit, maksudnya itu merujuk kepada baki awal. So merujuk kepada baki awal. Okay. Jadi macam akaun kawalan belum bayar, dia berbaki kredit sebab baki HB dia di sebelah debit. Itu akaun kawalan belum bayar. Tapi boleh jadi akaun kawalan belum bayar berbaki debit. Boleh jadi baki akaun kawalan belum bayar berbaki debit sekiranya baki HB dia di sebelah kredit. Boleh jadi, tak ada masalah. Nanti kita tengok contoh. Alright. Jangan awak cakap cikgu ni salah ni cikgu. Tak boleh. Sebab apa? Boleh rujuklah kat bawah tu sebab apa. Okey. Dan bentuk soalan SPM yang mungkin selalu ditanya. Okey. Yang pertama, ini cara kita nak detect apa soalan tu nak. Bila kita buat latihan apa soalan tu nak. Memang dia suruh buat akaun kawalan. Tapi dalam akaun kawalan tu kita nak cari apa? Itu je. Yang pertama, kita nak cari baki HB. Kita nak mencari baki HB. Okey, clue dekat sini. Kalau dalam soalan jualan kredit, atau belian kredit ada. Jualan kredit dengan belian kredit ada. Alright. Aduh. Sabar je lah tak nak buat apa lah. Mention pula macam ni. Okey. Jadi kita nak cari baki HB. Okey.
Kiranya ada jualan kredit dengan belian kredit, dalam soalan ada, maksudnya soalan tu kita nak cari baki HB. Dan baki HB ni kena tahu juga baki HB sebelah mana. Baki HB sebelah debit atau baki HB sebelah kredit. Okey. Kalau ini situasi yang awak kena tahu. Okey, biasanya maklumat yang penting jualan kredit dengan belian kredit mesti ada. Jualan dengan belian mesti ada. Okey. Alright. Kalau maklumat yang kedua, kat situ dia ada bagi HB. Kalau jualan ada bagi HB sebelah kredit. Kalau belian ada bagi HB sebelah debit. Okey. So dua-dua ni ada. Jadi apa yang kita nak cari? Apa yang perlu kita cari? Apa yang perlu kita kira? Jadi untuk jualan kita akan kira baki HB di sebelah debit. Manakala belian kita perlu cari baki HB di sebelah kredit. Sebab dua maklumat ni yang penting. Jualan belian dengan baki HB ni yang penting. Dua ni yang penting. Mesti ada dalam soalan. Tapi kalau dua-dua ni dah ada, kita nak cari apa? Jadi kita carilah yang ni. Kita carilah yang ni. Tapi kalau yang ni tak ada, cik padam semua. Okey, jadi dalam soalan tu ada jualan dengan belian sahaja. Jadi apa yang kita nak cari? Apa yang perlu kita kira? Jadi jualan kita akan kira baki HB sebelah kredit. Belian kita akan cari baki HB di sebelah debit. Okey, yang ni yang kita nak cari. Alright. So nanti kena tengok soalan betul-betul. Alright. Kemudian kita cari jualan ataupun yang kedua. Okey. Yang dekat sini ada baki HB. Ada baki HB. So bila ada baki HB, jadi kita kena cari jualan kredit dengan belian kredit tak ada. Jadi inilah yang kita akan cari. Alright. Yang ketiga. Okey. Ini soalan tambahan lah. Soalan tambahan. Lepas kita dah cari baki akhir atau belian kredit atau jualan kredit, kita mungkin disuruh untuk cari jumlah jualan atau jumlah belian. Jadi tiga soalan ni, bentuk soalan ni yang sering keluar dalam SPM. Jadi yang tiga-tiga ni lah yang kita nak fokus. Bila tadi dah faham format, dah faham formula nak cari, okey, sekarang kita akan fokus kepada tiga-tiga bentuk soalan. Mana-mana memang boleh ditanya salah satu. Okey. Kita tengok contoh soalan. Okey. Mula-mula dia bagi baki. Okey, berikut adalah maklumat yang diambil daripada buku Syarikat Yong pada 31 Disember 2019. Okey. 2019 ke dalam nota korang 2020 samalah tahun tu tak ada masalah lah 2020 Okey. Baki ABT. Dia bagi baki awal. So ini untuk baki awal. So ini untuk baki akhir. Agak-agak kedudukan dia sebelah mana ni? ABT yang 13,320 ni kita nak rekod sebelah mana? Debit atau kredit? Debit. Debit. Ikut hukum asal ABT, asset. Kalau dia tak cakap baki debit atau baki kredit,
So kita ikut hukum asal. So EBT dia asset, jadi baki awal mesti debit. Manakala baki akhir mesti kredit. Sebab dia kontra lah. Untuk akaun belum bayar. Okey. Hukum asal dia baki awal sebelah Kredit. kredit. Manakala baki akhir kita akan rekod di sebelah debit. Okey, yang ni kalau dia tak bagi tahu Jadi bila tak bagi tahu memang kena ikut hukum asal. ABT dan ABB. Alright. Kita baca apa yang berlaku sepanjang tahun 2019. Okey, ini dia bagi dalam bentuk ayat. Ini okey. Belian tunai. Okey, belian tunai perlu tak kita rekod dalam ABT, ABB, akaun kawalan? Tak. Tak perlu. Jadi kita buang je lah. Buang je lah supaya kita mudah. Tak buat je. Jualan tunai pun tak perlu. Okey, buang. Okey, jualan kredit dengan belian kredit. Yes. Okey. Jualan kredit ABT. Belian kredit ABB. Okey. Kemudian diskaun. Okey, diskaun pun ya. Diskaun diberi ABT ke ABB? ABT. ABT. Okey. Diskaun diterima ABB. Take note dulu supaya kena senang kita nak buat nanti. Okey. Pulangan. Okey, pulangan pun sama ada dua pulangan belian ABB. Pulangan belian ABT. Pulangan belian ABB. Pulangan jualan ABT. Okey, pembayaran kepada akaun belum bayar. Okey, ni butir apa ni? Ni kita nak tulis butir dia apa nanti? Pembayaran kepada ABB. Butir dia nanti kita akan letak bank. Kita akan letak bank. Okey. Seterusnya angkutan dikenakan oleh akaun belum bayar. Okey, jadi angkutan dikenakan. Jadi butir nanti kita akan letak angkutan. Okey, so yang ni kita rekod dekat ABB sebab dikenakan oleh akaun belum bayar. Okay, seterusnya penerimaan daripada ABT. So yang ni kita akan letak butir bank untuk ABT. Kita baca satu-satu, letakkan. Faedah dikenakan kepada ABT. So butir kita akan letak faedah. Okay, so nanti dekat ABT. Ini cikgu tak bagi tahu bertambah ke berkurang. So nanti korang kita kena buatlah. Dah faham sendiri. Diskaun diberi dibatalkan. Okey, diskaun diberi dibatalkan. So of course ABT diskaun diberi dibatalkan. Okey, hutang lapuk terpulih perlu letak tak? Perlu ada tak dalam akaun kawalan? Tak. Tak perlu, jadi buang. Kalau anda kata dia dah termasukkan dalam mana-mana nilai, awak kena tolak. Hutang lapuk dihapuskan. Okey, yang ni adalah hutang lapuk. Istilah dia ni memang ayat digunakan. Hutang lapuk dihapuskan, ini adalah hutang lapuk. Jadi hutang lapuk perlu direkod sebagai ABT. Jadi ini kita akan rekod sebagai hutang lapuk. Jangan awak ingat hutang lapuk dihapuskan ni hutang lapuk terpulih, tak sebab hutang lapuk ni datangnya daripada hutang ragu. Banyaklah cerita nanti. Okey, hutang ragu-ragu. Hutang ragu-ragu tu apa pula? Okay. Banyaklah cerita kan. Itu nanti bab 8 kita akan belajar apa dia hutang ragu. Tapi setakat ni hutang lapuk dihapuskan adalah hutang lapuk. So kita akan letak dekat ABT. Cek tak laku, of course ABT ABB takkan ada. Cek tak laku ABT sahaja. Jadi ABB takkan ada. PHR, so tak ada, kita buang. Okay, dan yang terakhir, okay, nampak tu pindahan. Pindahan dari ledger jualan ke ledger belian.
Yang ni cikgu cakap tadi, bila ada pindahan, so ini adalah kontra. So bila kontra, dua-dua akan ada. ABT ada, ABB pun akan ada. Okey. Setakat ni, okey, faham tak info arus niaga yang ada dalam soalan ni? Faham cikgu. Kan? Okey. So sekarang ni kita tengok soalan, anda dikehendaki menyediakan akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar. Alright. Kita nak cari apa? Bila kita buat akaun kawalan tu, kita nak cari apa? Okey, ingat tips yang cikgu bagi tadi. Dua maklumat penting, iaitu baki dengan jualan kredit atau belian kredit. Okey, ada tak dua-dua maklumat tu dalam soalan? Baki HB dengan jualan kredit dan belian kredit. Ada tak dua-dua maklumat? Ada. Ada, baki HB ada. Jualan kredit dengan belian kredit pun ada. Okey, so sekarang kita nak cari apa? So bila ada dua-dua ni, apa yang perlu kita cari? Jadi kita akan cari baki HB tetapi yang kedudukan dia yang sebelah satu lagi. Contoh ABT, kita akan cari baki HB di sebelah debit. Untuk ABB, kita akan cari baki HB di sebelah kredit. Ini yang kita nak cari. Kalau dua-dua maklumat ni ada, ni maklumat pertama dengan kedua ni. Okay, kalau dua-dua ni ada, okay, yang kita nak cari baki HB di sebelah debit dengan baki HB di sebelah kredit. Okey. Cikgu kita fahamkan dulu kehendak soalan. Lepas ni baru, mungkin tak sempat hari ni, mungkin minggu depan kot baru cikgu ajar cara nak buat. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, cikgu nak suruh korang cari dua maklumat tu saja. Jualan kredit, belian kredit dengan baki HP. Okey. Jualan kredit dengan belian kredit ada tak? Okey, kalau dia bagi soalan dokumen macam ni. Inilah jumlah jenis jualan dengan jumlah jenis belian. Inilah dia belian kredit dengan jualan kredit. Okey. Jadi dah ada lah. Jualan kredit dengan belian kredit. Dah ada. Okey. Kemudian baki HB. Ada tak baki HB? Maklumat baki HB ada tak kat sini? Kalau kat atas dia bagi baki awal je. Ini satu Mac baki awal. Ini baki BB. So baki HB ada tak? Tak ada. Tak ada. Jadi soalan dia, walaupun dia minta kita buat akaun kawalan ni, jadi kita nak cari baki HB. Tapi baki HB yang sebelah mana? Baki HB yang asas lah. Kalau ABT, baki HB sebelah kredit. Ini yang kita nak cari. Kalau ABB, baki HB di sebelah debit. Okey, yang ni yang kita nak cari. Sebab yang ni yang asas dia. Okey, clear tak? Faham tak maksud cikgu tu? Faham, cikgu. Okey. Contoh 3. Contoh 3 ni dah lain sikit dah. Okey. Baki HB ada tak untuk contoh 3 ni? Contoh 3 ni ataupun cikgu tanya contoh 3 ni kita nak cari apa? Baki HB ada tak? Ada inilah baki HB. So baki HB dah ada. Okey, dia ada 4 tu nanti cikgu ajar. Macam mana nak buat? Okey, baki HB ada. Okey. Jualan kredit dengan belian kredit ada tak? Contoh 3 ni, jualan kredit dengan belian kredit. Ada atau tidak?
Tak ada kan? Sebab kat sini ada belian tunai, jualan tunai. Okey, jualan kredit, belian kredit tak ada. Bermaksud soalan yang ada bawah ni, kita nak cari untuk ABT, kita nak cari jualan kredit. Untuk akaun kawalan belum bayar, kita nak cari belian kredit. Inilah maksud cikgu. Apa yang perlu kita cari dalam soalan. Okay, nampak tak kelas? Dapat cikgu. Okay. Jadi bila kita dapat soalan, pastikan dulu dua maklumat ni tadi. Dua maklumat penting ni tadi. Iaitu yang pertama, untuk ABT, awak kena pastikan jualan kredit atau bukan atau dan. Sebab nak pastikan dan baki HB di sebelah kredit. Untuk ABB, belian kredit dan baki HB di sebelah debit. Ini 2 poin wajib. Dua poin wajib ada. Kalau dalam soalan tu salah satu tak ada, bermaksud kita kena cari salah satu ni. Kita kena cari salah satu. Kalau belian dengan jualan kredit tak ada, itulah yang kita kena cari. Kalau baki HB tak ada, itulah yang kita kena cari. Okey. Tapi kalau dua-dua ada, barulah kita akan cari. Kalau dua-dua ni ada, barulah kita akan cari baki HB yang satu lagi. Untuk ABT, kita akan cari baki HB di sebelah debit. Untuk ABB, kita akan cari baki HB di sebelah kredit. Sebab yang ni jarang berlaku. Yang ni ikut situasi. Inilah bentuk soalan. Awak dapat tahu benda ni memang mudah je nak buat akaun kawalan. Sampai kena hafal format lah. Okey, boleh kelas? Boleh. Okay. Ada soalan nak tanya setakat ni? Okay, kalau nak tanya, tanya. Ada dalam 2-3 minit lagi ni. Okay, cik nak tak ambil attendance kejap. Ada Wiyah, Ashraf, Zul. Okay, so yang tak datang 2 orang je lah. Amir dengan Azmi. Mesti dua-dua tidur ni. Main game sampai tengah malam, betul tidur lambat, bangun lambat. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Alright. Jadi cikgu rasa cikgu akan stop sini dulu. So minggu depan, hari Isnin minggu depan, kita akan buat contoh ni, 3 contoh ni. Kita akan buat ikut format yang diberi, ikut apa kehendak soalan. Lepas dah siap 3 contoh tu, barulah cikgu akan suruh korang buat latihan. Okay. Tapi kalau nak cuba dulu pun tak ada masalah. Sebab cikgu dah explain. Format pun dah ada. Format pun dah ada, dan cikgu pun dah explain apa benda dia. Kalau rasa nak cuba dulu, lagi bagus. Memang sangat-sangat baguslah, sangat-sangat digalakkan. Janganlah tunggu juga minggu depan. Sepatutnya kalau dah cuba, at least minggu depan kita dah boleh semak je. Salah tu tak ada masalah, boleh betulkan. Yang penting cuba sebab nak bagi nampak, nak bagi faham bagaimana cara kita nak buat akaun kawalan. Sebab dia merupakan soalan yang agak wajib, yang agak penting juga.
dalam form 4 ni yang boleh keluar SPM. Termasuk persamaan. Persamaan perkawalan pun boleh keluar SPM. Kawalan ni pun boleh keluar SPM. Okey, jadi cikgu rasa cukup setakat ni. Kita akan jumpa minggu hadapan hari Isnin. Dan sebelum cikgu terlupa, siapa yang masih lagi belum hantar contoh 2 ledger dan imbangan duga, tolong hantar dekat Google Classroom. Sebab sekarang ni baru 5 orang je hantar. Okay, itu yang pertama. Sebab penilaian bila kelas online ni, apa yang korang buat itulah cikgu nak nilai. Sebab nanti cikgu ada nilai, nak nilai tahap penguasaan pelajar-pelajar. Jadi kalau korang tak hantar, cikgu tak tahu tahap penguasaan macam mana. So, kalau nak cikgu letak je, boleh je cikgu letak je. Tapi tak boleh lah macam tu. Mesti ada dokumen yang perlu, yang cikgu nak nilaikan. Jadi tolong hantar. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, kelas tambahan kita macam biasalah hari Sabtu pagi pukul 9.30. 1 jam je cikgu buat, 9.30 sampai 10.30 tu je. Kita dapat buat sikit pun jadilah. At least kita buat latihan. Okey, itu saja. Kita jumpa minggu hadapan. Alright, Assalamualaikum dan boleh pergi sarapan. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Cikgu. Ya? Untuk akaun modul kawalan ni, modul akaun kawalan ni, dalam tu tak ada kertas ledger. So kena print asing ke cikgu? Oh, yang cikgu bagi tu tak ada kertas ledger Tak ada cikgu. Oh, ya ke? Sekejap. Oh, cikgu salah bagilah kot. Tapi tahun sama tak? Tahun 2000. Tahun yang mana cikgu? Oh, tahun pun sama Oh, okey. Cikgu salah bagilah. Okay, tak apa, nanti cikgu bagi yang baru. Oh, okey cikgu. Tapi kalau cikgu tak bagi pun, kertas ledger tu awak buat sendirilah. Kertas ledger ada tak? Ada cikgu. Ada Alright. Terima kasih cikgu. Okay, sama.